hati janjiku bergabung. Kalau ku tahu ujungnya menuju tempat pertama, ku terima hidupku ini telah satu. Engkau jika cinta sejati. Seven. Ini 7 plus 5 equal. Okay, kira. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Shani. Okay. When I miss you, I sing this song for you. Doobie doobie doo, you are my sunshine. Doobie doobie doo, you make me feel fine. Doobie doobie doo, you feel the same way that I feel. Oh yeah. Doobie doobie doo, you're like the moonlight. Doobie doobie doo, you light the dark night. Doobie doobie doo, you know you're the one I really like. Oh yeah. Doobie doobie doo, you. Doobie doobie doo, you. Do you feel the way I do? Baik, itu antara yang dikongsikan di TikTok berkenaan dengan, ada kena juga dengan topik kita hari ini. Selain daripada kita melihat satu kekurangan tu kita ambil dari segi kelebihan, kita juga perlu ada pemahaman terhadap anak OKU ini. Jadi kami nak kongsikan topik ini bersama dengan anda penonton, bukan saja tentang ahli keluarga yang mereka mempunyai anak OKU ini, tetapi kita sebagai ahli masyarakat, apakah penerimaan, pemahaman dan juga tanggungjawab yang harus kita cakna. Dan hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu kita di studio. Kalau boleh saya perkenalkan di sebelah saya, kita bersama dengan Profesor Dr. Loh Sao Cheong, pensyarah dalam pendidikan khas, Jabatan Psikologi, Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan UM. Apa khabar, Prof? Khabar baik, terima kasih. Okey, dan kita juga bersama dengan Dr. Azmawati Muhammad Noor selaku kaunselor berdaftar dan Ketua Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan UM. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, syukur. Lama tak jumpa. Okey, dan mungkin kita nak teruskan dengan soalan pertama, Fiza. Okey. Nah, Prof mungkin boleh kongsikan dahulu kepada penonton. Bila kita bercakap tentang OKU ini, kebanyakan dalam kalangan kita ini memahami bahawa OKU ini yang dapat kita lihat dengan mata kasar kita. Namun apa yang boleh dikongsikan oleh Prof kepada kami di studio dan juga penonton yang sedang menonton ketika ini, apa yang kita perlu tahu, pelajari dan fahami apa yang dikategorikan sebagai OKU ini? Okey. Terima kasih atas soalan tersebut. OKU ni didefinisikan sebagai orang kurang upaya. Okay, sebenarnya apa yang kurang upaya ialah pada kanak-kanak OKU ni mereka mempunyai perbezaan pencapaian yang sangat ketara dari segi fizikal, kognitif, dan juga emosi serta tingkah laku jika berbanding dengan kanak-kanak yang tipikal. So dalam hal ni kanak-kanak OKU sebenarnya memerlukan pembelajaran yang sangat unik dan special kepada mereka untuk mereka melakukan perkembangan yang sebolehnya. Kalau dilihat dari sudut perkembangan, ia haruslah holistik juga kepada kanak-kanak ini. Selain daripada kita sebut tentang perkembangan holistik kepada kanak-kanak tipikal. Jadi dalam kalangan kanak-kanak OKU ni ada pelbagai kategori sebenarnya. Okey, ini kita nak tahu ni. Okay. Yang biasa kita sebut adalah kanak-kanak autism, autism spectrum disorder. Namun begitu, kita juga ada banyak kategori kanak-kanak OKU yang lain, termasuk kanak-kanak yang ada sensory deficit, yang mana mereka adalah dari aspek perkebunan khas pendengaran, perkebunan khas penglihatan. Dan juga kita boleh lihat kanak-kanak dari segi fizikal. Keperluan khas fizikal di mana mereka mungkin tergolong di bawah cerebral palsy, ataupun mereka yang cleft lip and palate. Okey, so itu di bawah fizikal. Bagi kategori yang lain, kita boleh lihat dari segi keperluan khas emosi dan tingkah laku, dan ada juga yang perkebunan khas pembelajaran yang mana kita kata biasanya mereka yang tergolong di bawah kategori masalah pembelajaran ni adalah mereka yang mempunyai Down syndrome, ADHD. ADHD adalah attention deficit hyperactivity disorder ataupun kanak-kanak hyperaktif. Kita ada juga kanak-kanak autism spectrum disorder, dan juga disleksia juga tergolong di bawah kategori
perkumpulan khas pembelajaran. Selain daripada itu, kita juga perlu tahu bahawa kanak-kanak pintar, cerdas dan berbakat juga termasuk di bawah spektrum pendidikan khas. Walaupun mereka bukan kata OKU sangat, tapi mereka perlukan sistem pendidikan yang sangat khas yang memerlukan mereka supaya mereka dilatih dan dikembangkan secara holistik bagi memperkembangkan talent mereka tu. Jadi di sini walaupun kanak-kanak pintar cerdas, mereka ada kalanya juga menghadapi underachieving punya scenario di mana mereka perlukan pendidikan yang lebih mengena kepada ataupun memenuhi kepada keperluan mereka. Okey. Nanti kita akan sambung lagi bersama dengan Prof untuk kita tahu apakah peranan ibu bapa dan juga keluarga. Fatin. Okey, dan kalau mendengar apa yang dikongsikan oleh Prof berkenaan dengan kategori-kategori anak-anak OKU ni, mungkin kita nak sentuh juga kepada Dr. Azmawati. Kalau melihat kepada yang normal ini, apabila mereka mungkin dari segi dibuli dan sebagainya, kita nampak. Tetapi bagaimana untuk mereka yang mempunyai masalah ataupun anak-anak OKU ini, bagaimana sebenarnya untuk kita mendekati ataupun untuk kita yang tiada orang kata basic dalam mendekati mereka, apa yang perlu kita tahu sebenarnya? Okey, sebenarnya Fatin, tadi saya suka bila dengar perkataan bully. Bila kita sebut tentang bully, kadang-kadang kita tidak faham bahawa anak-anak ini juga mempunyai perasaan. Mereka ini adalah individu yang sangat unik. Tidak bermakna mereka ini adalah seperti yang Prof kata, orang yang berkelainan upaya atau pintar cerdas. Mereka ini tidak mempunyai perasaan yang boleh terganggu. Dan ini boleh menyebabkan stres, anxiety, depresi. Sebenarnya apa yang kita kena cakna adalah pemahaman pendidikan tentang anak-anak ini, siapa mereka. Tentang tadi bila kita dah kata kategori tadi, bila kita dah faham, kita dah ambil maklum, barulah kita boleh faham tentang bagaimana kita boleh bantu anak-anak ini. Itu yang sangat penting sebenarnya. So bila kita kata dibuli tu, sebenarnya ramai juga di antara mereka yang disisihkan. So bila kita kata tentang sisih ni, apa akan jadi kesan kepada anak-anak ni? Kesan sosial lah, stigma sosial terhadap mereka, di mana mereka akan menjauhkan diri, hilanglah keupayaan kendiri, dan juga selepas itu juga akan menyebabkan mereka kalau dah tak ada self-esteem tu, apa jadi lagi? Mereka tidak mahu bersosial. Bila dah tak nak bersosial, mereka isolasi diri. Bila mereka mula isolasi diri, ini yang boleh menyebabkan mungkin wujudnya tingkah laku impulsif. Seperti mana yang Prof mungkin tadi dah jelaskan. Ya. Okey. Kita nak patah balik. Kita bercakap tentang pemahaman, apa yang Dr. Azzi katakan tadi. Bila kita cakap tentang pemahaman ini, Prof dan juga Doktor, kita nak kongsikan bahawa kadang-kadang ramai juga dalam kalangan kita, saya kira ini hakikatnya bukan mudah untuk kita menerima kenyataan bahawa anak kita ini berbeza berbanding anak yang lain. Jadi kadang-kadang pemahaman dan penerimaan ibu bapa di peringkat awal juga itu penting. Prof dan Doktor betulkan saya kalau saya salah. Kerana kalau jika ibu bapa tidak mengenal pasti tentang apa masalah anak ini, mungkin anak ini akan dihantar ke sekolah biasa yang mungkin membuatkan orang sekeliling tak faham. Sebab kadang-kadang kita ahli keluarga pun tak memahami perkara ini di peringkat awal. Ini yang mungkin Prof boleh kongsikan kepada penonton kita dari segi penerimaan, pemahaman orang terdekat dahulu, Prof. Okey. Ya, ini sememangnya satu senario yang kita perlu tangani dalam kalangan ibu bapa, sebab ibu bapa perlu faham bahawa dalam kalangan anak-anak yang mereka ada, bukan setiap anak adalah sama dari segi pencapaian. Jadi yang penting ialah ibu bapa perlu faham bahawa setiap anak yang mereka ada ni ada perbezaan, ada kebolehan yang berbeza, ada perbezaan talent. So dari situ kalau katakan mereka dinasihati oleh doktor bahawa anak mereka yang ada perkumpulan khas, maka mereka harus menerima secara perlahan-lahan, secara peringkat demi peringkat, hakikatnya bahawa anak mereka memang memerlukan pendidikan yang lebih khusus daripada kanak-kanak ataupun daripada anak-anak lain yang memang mengikuti pendidikan di arus perdana. Jadi dalam hal ni, bila dinasihati bahawa anak yang perkumpulan khas ni memerlukan pendidikan yang sewajarnya untuk memenuhi keperluan anak khas ni, maka ibu bapa perlu lebih kita kata open-minded. Ya, lebih open-minded supaya mereka dapat tahu bahawa anak saya ni perlu dikembangkan secara maksimum dan bukan kata anak saya dikembangkan mengikut kehendak saya. Mereka perlu dikembangkan mengikut kesediaan ataupun kebolehan yang ada pada mereka. Berfikiran terbuka. Yes. So ibu bapa perlu lebih berfikiran terbuka.
Dan di situ bila mereka berfikiran terbuka, mereka akan dapat lebih resources, dapat lebih maklumat dan dari situ akan dapat membuka minda ibu bapa juga. So dalam hal ini saya kira ini adalah satu peringkat yang perlu diadakan bukan secara mendadak tapi penerimaan ibu bapa tu harus secara kita kata beransur maju supaya mereka dapat menerima hakikat tu dengan secara tenteram, terbuka dan tenteram. Sedikit mungkin Dr. Azzi nak kongsikanlah. Bila kita bercakap ini dari segi faktor penerimaan, dari segi saintifik dan kenyataannya. Tapi dari sudut psikologinya, ini bukan mudah. Bila kita bercakap tentang status sosial, kita bercakap tentang status pendidikan dan sebagainya, kelebihan dan juga kekurangan anak kita. Bagaimana kita nak mendidik diri kita dan juga masyarakat bahawa hari ini bukan keadaan yang berbeza, bukan zaman yang banyak perbezaan dengan 10 tahun lalu, lebih terbuka, ada pendidikan yang lebih meluas diberikan, perhatian dan sebagainya. Bagaimana kita nak kongsikan ini kepada penonton kita ini? Terima kasih, soalan yang sangat baik. Sebenarnya penerimaan itu memang kita katakan berkait rapat dengan diskriminasi dan juga faktor stigma. Kalau kita seseorang itu, kita ada menerima beberapa kes kaunseling di mana beberapa orang itu apabila hadir untuk sesi, mereka tidak boleh menerima mengapa anak mereka ini sering dimarah di sekolah. Kenapa anak mereka bukan seperti anak-anak yang biasa. Tetapi inilah sebenarnya yang mereka perlu dibekalkan, iaitu pendidikan. Bahawa setiap anak, seperti mana yang Prof. Loh terangkan tadi, setiap anak itu mempunyai personaliti berbeza. Tahap pencapaian akademik yang mungkin berbeza. Jadi ini adalah keistimewaan. Saya faham bahawa memang sukar untuk orang kita ni sebenarnya untuk pastikan bahawa kita diterima oleh masyarakat. Memang kita ada social stigma. Tapi sekarang ini kita lihat banyak sekolah yang telah disediakan Prof. Banyak sekolah-sekolah khas yang telah disediakan untuk memastikan anak-anak ini boleh mendapat pendedahan yang lebih baik. Kita tak nak anak-anak ini nanti didiskriminasi daripada segi pendidikan, pekerjaan dan seterusnya, mungkin diskriminasi daripada segi kesihatan. Social skill. So, the social skill. So dari awal sebenarnya pendidikan ataupun pendedahan kepada ibu bapa, mereka sebenarnya memang perlu cakna. So jadi kita perlu ada wujudkan masyarakat yang penyayang untuk pastikan itu tercapai. Kita harapkan itu tercapai, Doktor Okey, saya nak kongsikan ini daripada penonton kita Ruby. Alhamdulillah saya pun ibu kepada anak OKU autisma berumur 26 tahun. Iki, memang akan datang banyak ujian dalam menjaga anak ini. Sabar dan kuat perlu ada dalam menjaga anak ini. Akan tetapi akan hilang sabar juga. Hanya air mata akan dizahirkan bila hilangnya sabar. Pernah juga terjadi dekat saya yang mana ada yang menghina. Semoga diberi kesihatan yang baik dalam anak ini. Amin. InsyaAllah kita doakan. Dan ini juga rentetan daripada apa yang dikongsikan ini. Kita nak kongsikan juga salah sebuah kisah adik Ryan yang disediakan oleh Ain. Jom kita saksikan sama-sama. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Menggalas tanggungjawab sebagai ibu bapa dalam membesarkan anak-anak bukanlah satu tugas yang mudah. Apatah lagi sekiranya pasangan itu dikurniakan anak istimewa. Maka tugas yang dipikul seolah-olah berlipat kali ganda. Pasangan suami isteri Muhammad Najib Abdul Kadir dan Maziah Zainal Abidin mengakui awalnya sukar untuk mereka menerima hakikat bahawa salah seorang dari anak mereka iaitu Muhammad Ar-Ryan yang kini berusia 7 tahun disahkan mengalami autisma sejak berusia 3 tahun. Awal-awal tu kami memang agak terkilan dan masih dalam proses deny benda tu. Kita menafikan dan rasanya kita fikir waktu tu dia masih kecil lagi, mungkin dia perlukan masa untuk dia membesar dan dalam masa yang sama walaupun kami deny benda tu, kami ambil usaha untuk bagi Ryan terapi, sama ada di terapi di hospital kerajaan dan juga di rumah Menafikan sebabnya Ryan lahir normal, dia tak ada masalah kesihatan yang serius. Dia tak ada demam panas ke, tak ada kena sawan. That's why masa tu macam rasa macam tak dapat nak terima, rasa down sangat masa tu. Tapi sebenarnya benda tu yang sebenarnya banyak bantu saya, suami saya dan family saya lah. Dia selalu bagi kata-kata semangat kat saya. Dia kata, cuba awak bandingkan dengan anak orang lain yang terbaring. Sekurang-kurangnya Ryan ni sihat, dia boleh berjalan,
Lepas tu dia boleh gelak ketawa. Mak ayah saya pun selalu pesan kat saya, kau ni kira untung sebab Allah nak bagi kau jalan mudah ke syurga. Itu laluan mudah untuk kau ke syurga. Tak semua orang terpilih. Anak istimewa ini juga mula mendapat perhatian ramai di pelantar media sosial apabila bapa saudaranya Mazwan Zainal Abidin mengambil inisiatif berkongsi beberapa rakaman litar tertutup yang memaparkan insiden anak saudaranya yang sering melarikan diri keluar dari rumah mereka. Bila saya tonton berita kat TV berkaitan dengan adik Zain Ryan, saya rasa macam keperluan untuk saya beritahu masyarakat berkaitan dengan autism ni. Saya tengok kebanyakan masyarakat tak tahu apa lagi itu autism. So bila saya upload video anak buah saya ke TikTok, macam mana autism tu, diorang macam terkejut. Diorang tak sangka rupanya ciri-ciri autism tu ada pada anak diorang. Banyak sangat komen negatif. Diorang cakap macam tak reti nak jaga anak. Diorang cakap macam tak aware pasal anak lari keluar rumah, tak tahu jaga anak. Benda macam tu diorang komen negatif. Saya rasa macam terkilanlah sebab kadang-kadang kita memang dah buat macam-macam cara. Sampai saya pasang CCTV 5 depan rumah ni untuk pastikan anak buah saya terjaga. Tapi kadang kita terlepas pandang. Meskipun berhadapan dengan pelbagai cabaran sepanjang tempoh membesarkan Ryan, namun bagi pasangan ini, mereka turut meletakkan harapan agar anak yang ditatang bagai minyak yang penuh ini turut mampu berdikari dan menjalani kehidupan yang sama seperti insan normal lain. Kami tak mengharapkan yang lebih dan cuma mengharapkan bila apa-apa yang berlaku kepada kami ataupun bila kami dah tak ada, Ryan boleh berdikari, boleh menguruskan diri dan ada juga orang-orang sekeliling yang boleh faham dia. Saya berharap orang akan lebih peka dan alert kepada budak-budak autism ni, fahami apa itu autism dan cuba bagi ruang dan peluang kepada ibu bapa autism ni untuk kita orang ni rasa selesa untuk bawa anak-anak kami keluar lah. Dan kami pun berharap sangatlah kalau ada apa-apa yang perangai pelik anak-anak kami buat ni, harap-harap orang boleh faham lah. Saya memang setiap hari bila bangun tidur tu, apa yang saya harapkan, saya harap Ryan boleh memanggil saya mama lah sebelum saya menutup mata. Tapi lah benda tu sebenarnya perlukan masa, kena bagi ruang dan masa untuk dia. Dan macam suami saya cakap lah, harapan kami satu je, semoga dah besar nanti Ryan boleh urus diri dengan baik, boleh berdikari. Itu saja. Anak adalah anugerah terindah, amanah dari Yang Maha Esa. Biarpun berbeza dari insan lain, masyarakat perlu diberi penekanan bahawa anak istimewa ini juga perlu diberikan perhatian dan didikan yang sewajarnya. Baik, saya kira itu menjadi salah satu harapan untuk semua ibu bapa yang mana ingin apabila anak dia besar boleh menguruskan diri sekurang-kurangnya, dan juga saya kira cabaran untuk ibu bapa yang mempunyai anak-anak OKU ini lebih mudah dengan pemahaman orang sekeliling ataupun ahli masyarakat kita. Tahniah kita ucapkan kepada ibu ayah tadi, ahli keluarganya yang sentiasa cakna prihatin. Begitu kepada anda penonton-penonton, seluruh anggota masyarakat yang sentiasa prihatin dengan keadaan ini, dan juga rakan-rakan kami yang juga mempunyai anak istimewa ini yang menjadi ibu bapa yang sangat kuat. Irin, Kak Sherry, yang hebat. Ya, betul. Ibu-ibu hebat yang kadang-kadang memberi inspirasi juga kepada kita semua. Dan saya terus nak bertanyakan kepada Prof. Love, yang mana kalau kita bercakap mengenai masyarakat kita ni, kalau dulu mungkin ini tidak ada keterbukaan dalam segi masyarakat dan juga pemahaman ilmu kita kan. Tetapi sekarang ini kalau kita bercakap mengenai anak-anak OKU, khususnya autisma ini, bagaimana sebenarnya untuk kita meminta ataupun mencerahkan kepada ahli masyarakat kita untuk memahami situasi ibu bapa tu. Bukan senang sebenarnya ibu bapa nak bawa anak-anak mereka keluar dan sebagainya, berdepan dengan masyarakat. Ada orang kata cabaran-cabarannya. Tapi untuk masyarakat sendiri, bagaimana untuk mereka lebih faham dan juga menerima keadaan tu, Prof? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Okey, saya masih nak fokuskan kepada pendidikan sebab hanya
bagi saya, hanya pendidikan saja yang dapat membolehkan seseorang, termasuk juga lapisan masyarakat, untuk memahami tentang keperluan-keperluan khas anak-anak OKU ni. Jadi pendidikan ini bukan sahaja dalam sekolah, tetapi juga pendidikan dari segi penganjuran bengkel-bengkel dan juga latihan-latihan. Even sekarang kita ada latihan kepada ibu bapa untuk menangani anak-anak OKU. Tapi ibu bapa harus lebih proaktif dalam menceburi ataupun menyertai latihan-latihan tersebut yang dianjurkan di dalam kalangan komuniti dan juga masyarakat. Dan kita lihat bukan sahaja dalam kalangan masyarakat tapi di sekitar contoh komuniti setempat. Kadang-kadang ada juga dilaksanakan bengkel-bengkel ataupun aktiviti-aktiviti secara beramai-ramai yang melibatkan OKU. Jadi diharapkan ibu bapa dapat membawa juga anak-anak OKU ini untuk menyertai aktiviti-aktiviti sosial agar mereka dapat menyertai bersama dengan kanak-kanak tipikal yang lain untuk membantu mereka membina kemahiran sosial. Sebab balik kepada perkembangan holistik tadi, kanak-kanak khas ni mereka memerlukan perkembangan holistik, dan holistik ni bukan sahaja dari segi kognitif ataupun minda, tetapi dari segi fizikal, dari segi sosial, dari segi emosi dan juga moral. Jadi banyak perkara kanak-kanak ni dapat pelajari dalam aktiviti-aktiviti anjuran komuniti dan masyarakat setempat. Dan bagaimana pula kalau kita melihat apa yang berlaku ketika ini, Prof, kalau di media sosial khususnya, apa yang melibatkan anak-anak autism je, masyarakat cepat sahaja untuk memberi kecaman-kecaman ataupun menyalahkan penjaga. Bagaimana agaknya untuk kita pulihkan keadaan ini? Hakikatnya media sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting untuk meletakkan situasi dalam satu perkara yang kita kata neutral dan bukan bias kepada mana-mana pihak. Jadi kalau ada kecaman-kecaman negatif ni, kita harap ia dapat dikurangkan. So balik kepada sikap empati masyarakat kepada golongan OKU ni, kalau kita lebih empati tentang apa yang berlaku, maka akan kita kurangkan salah menyalahi dan cuba mengambil pihak dan sebagainya. So di situ orang ramai melalui media, kita dapat mengamalkan sikap yang saya sebut tadi, empati. Bukan simpati. So bila kita rasa empati, maka kita faham apa sebenarnya yang berlaku dan kita cuba cari jalan juga untuk menerokai apa yang sebenarnya berlaku dan apakah tindakan seterusnya yang harus kita ambil bagi menangani isu tersebut. Saya suka apa yang Prof katakan tadi tentang empati yang harus kita tekankan, komuniti dan juga masyarakat yang harus kita kongsikan kepada mereka apa yang mereka perlu fahami. Tetapi kita bercakap dalam kita berpijak di bumi yang nyata, bercakap tentang keadaan semasa ini, seperti apa yang Fatin kongsikan, apa yang telah Prof jelaskan tentang isu yang tular baru-baru ini, tentang kes yang terjadi kepada arwah adik Zain Ryan. Bila kita melihat tentang kes sebegitu berlaku, masyarakat yang tidak begitu cakna mula meletakkan kesalahan-kesalahan kepada caregiver, penjaga ibu bapa, dalam keadaan ibu bapa juga dalam ketika itu dalam kesedihan akibat kehilangan ini. Ini yang kita nak kongsikan kepada masyarakat, bahawa komuniti juga sebenarnya turut memainkan peranan penting. Jika kita tahu mungkin ada ahli keluarga, jiran tetangga kita yang mempunyai anak-anak istimewa sebegini, apa peranan yang harus kita ambil, dan kemudian kesan psikologinya jika kita tidak memahami ataupun cuba memahami mereka yang mempunyai anak istimewa ini. Terima kasih. Sebenarnya yang paling utama adalah masyarakat, seperti mana Prof Loh kongsikan tadi, perlu ada pemahaman, iaitu masyarakat harmoni, masyarakat penyayang dan juga sokongan sosial yang kuat. Yang itu yang kita cuba nak tanamkan. Tetapi yang paling penting juga adalah untuk masyarakat ini tidak menunding jari, kerana bila mereka tak faham, mereka mudah untuk menunding jari. Sebenarnya apa yang mereka perlu lakukan adalah untuk memahami situasi di mana macam tadi Fiza terangkan tentang anak ni kan, adik Zain Ryan. Dan kita juga tahu bagaimana dipersalahkan terhadap caregiver itu sendiri. Ada bagai-bagai tomahan yang mereka lemparkan. Saya rasa ini mungkin kurang adil untuk keluarga itu yang sedang bersedih. Jadi apa yang kita boleh lakukan untuk caregiver ini, kita kena bagi mereka ruang untuk bersedih, untuk menerima apa yang telah terjadi, dan juga untuk mereka juga turut datang kepada kita, adakan satu kaunseling keluarga ya. Kerana apabila seseorang itu berada dalam satu keadaan yang grieving, so dia boleh memberikan kesan yang lebih besar. Kerana kita tak tahu lagi apa terjadi sebenarnya, masih sampai sekarang dalam siasatan. Jadi yang paling penting adalah keluarga ini sendiri perlukan sokongan.
Okey. Maafkan saya doktor dan Prof nak mencelah. Bila kita cakap tentang caregiver, gini kita cerita tentang situasi yang umum, yang general kepada semua caregiver. Kerana tadi daripada awal Prof telah kongsikan bahawa kategori OKU ini ada banyak. Betul. Kita melihat dengan mata kasar kita, namun hakikatnya bukan mudah untuk ibu bapa ataupun penjaga ini ingin memastikan yang terbaik untuk anak-anak ini dalam keadaan mereka yang memerlukan bantuan, memerlukan sokongan dan sebagainya. Bagaimana kita nak kongsikan kepada masyarakat ini bahawa kita juga harus memahami perasaan yang penjaga ini. Kalau doktor boleh kongsikan, sebab kita selalu menghantar komen. Kalau kita di tempat awam kita tak faham dan sebagainya. Adakah kita perlu bagi tahu bahawa kalau kita pergi kenduri, anak saya istimewa? Adakah sebegitu untuk memahamkan, atau kadang-kadang ada masyarakat pula beranggapan bahawa ini kita kena bawa ubat kampung dan sebagainya. Bagaimana kita nak beri pemahaman ini kepada penonton kita, doktor? Okey, mungkin kalau di bandar mereka ni lebih cakna kerana kita expose dengan perkara-perkara sebegini, dan saya rasa contohnya macam wanita hari ini juga telah membekalkan mereka dengan ilmu. Tetapi ramai sebenarnya di luar sana ibu ayah yang berada dalam keadaan yang kita kata risaukan, fear, stigma masyarakat kerana dia masih wujud. Walaupun dia semakin berkurangan, kita lihat daripada celik akal itu sudah ada, tetapi memang penting untuk mereka ini lebih kuat. Mereka kena lebih apa orang kata, tidak ada salahnya kalau kita ni ada anak sebegitu dan kita terangkan, tidak ada salahnya. Tetapi masyarakat tolonglah, jangan kita bila nampak anak tu tengah main gendang-gendung, kita terus pandang jeling begitu Fiza, kita jeling dan kita mulalah tengok anak orang tu, kita mulalah berbisik-bisik. Ini tidak membantu. Sokongan sosial daripada masyarakat itu sangat penting. Dan di kampung pula saya ingin sarankan mungkin ramai lagi yang masih tidak berapa faham tentang keadaan anak-anak ini dan mungkin terus pergi jumpa dengan bukan dengan doktor, tetapi saya nak sarankan bahawa ini penting untuk anak-anak ini mendapat rawatan awal. Kerana seperti mana yang Prof kata tadi, mereka mesti cakna dari rawatan awal itulah dapat membantu mereka untuk tidak didiskriminasi. Sebab kita nak pastikan kita tidak sentiasa berada di bumi ini. Nak bantu kita mereka. Akan pergi nanti satu hari mungkin yang penjaga. Jadi kita nak pastikan anak-anak ini terjaga daripada segi kesihatan, pendidikan tadi, dan juga yang paling penting pekerjaan. Adakah masyarakat kita sudi untuk mengambil anak-anak ini untuk turut bekerja? So ini antara salah satu elemen yang kita perlu fikirkan bersama. Betul, insya-Allah. Dan kita harapkan matlamat untuk keterbukaan masyarakat ni dapatlah dicapai dalam masa sekarang ni. Sebab apa, kita tak nak ada kita faham juga ibu bapa kan, mereka tak salah juga untuk mereka merasa macam tak kurang selesa dan sebagainya. Baik, kita ada soalan untuk Prof. Ini daripada Lena. Assalamualaikum, saya pengasuh untuk seorang budak lelaki berusia 4 tahun yang autisma dan ADHD. Sampai sekarang tak boleh cakap. Apa yang patut saya buat? Ibunya seorang ibu tunggal, ada tak apa-apa yang perlu buat untuk bantu? Dia nak bantu untuk anak pengasuhnya, Prof. Okey. So saya lihat dari sudut pendidikan untuk anak ni, bagi caregiver ataupun ibu bapa yang menjaga anak-anak autisme kan, yang kira dalam hal ni tidak bercakap, non-verbal, maka di situ kita harus ada pelbagai rangsangan untuk merangsangkan percakapan kanak-kanak ni. Rangsangan ni boleh jadi merangkumi objek-objek dalam sekitar kehidupan kanak-kanak tersebut, dan kalau boleh kita rangsangkan, maksudnya kita gunakan objek tersebut untuk meningkatkan daya tindak pelajar kanak-kanak tersebut, tindak balas kanak-kanak tersebut untuk dia bercakap. Maksudnya kita tidak bercakap untuk mereka lah, tapi kita gunakan objek untuk merangsangkan percakapan mereka. Itu yang mungkin kurang dilaksanakan oleh caregiver, sebab banyak masa bila kanak-kanak ni menggendaki sesuatu, maka kita terus bagikan objek tersebut kepada kanak-kanak ni. Jadi dalam hal ni kita harus merangsangkan dia cakap dahulu. Kalau bukan kata cakap secara penuh ayat tu, tapi at least ada sesuatu yang diusahakan oleh kanak-kanak ini untuk mengindikasikan bahawa dia nak sesuatu, maka kita boleh respon kepada indikasi tersebut. Okey. Masa kita dah tamat. Minta maaf penerbit, kita minta 1 minit. Mungkin Dr. Aziz boleh kongsikan sebagai rumusan kepada topik kita hari ini, apa yang kita nak bawakan pemahaman anak OKU ni, apa peranan kita sebagai ahli masyarakat, penonton-penonton ni, supaya kita dapat sama-sama membantu ahli keluarga yang mempunyai anak istimewa ini dan juga menjadi masyarakat yang penyayang itu tadi. Betul. Terima kasih. Secara
secara ringkasnya saya nak sampaikan bahawa amat penting untuk kita faham. Kita kena berpendidikan tentang apa itu anak OKU. Kita sering perlu membantu dan sekiranya penjaga-penjaga di luar sana validasi perasaan anda. Kita tahu kepayahan anda. Ramai orang di luar sana mungkin boleh kata anak syurga, tetapi mereka tidak faham tentang kepayahan anda. Anda memang seorang yang hebat, teruskan dan pastikan dapatkan bantuan kerana banyak yang sudi membantu di luar sana. InsyaAllah. Baik, terima kasih atas perkongsian Prof dan juga Doktor, dan diharapkan dapat sedikit atau banyak sebenarnya input-input berkenaan dengan pemahaman bagaimana untuk kita mendekati ataupun pemahaman kita berkenaan dengan anak-anak OKU ini. Semoga membuka mata dan juga memberi manfaat kepada kita semua untuk lebih memahami anak-anak OKU ini. Tapi kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti ada aktiviti cerita sekolah bersama dengan adik-adik di studio dan adik-adik di rumah juga. Jangan ke mana-mana. Kita ada Chef Cilik.